Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira alladzi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung muka surat 203, tajuk baru, hasad dan dengki. Kita akan membahaskan beberapa ayat daripada Al-Quran tentang kisah hasad. Melayu kata dengki, Arab sebut al-hasad, hasad. Baik. Kita akan lihat, kalau boleh saya bawa malam ni dua kisah daripada Al-Quran yang boleh kita ambil pengajaran betapa dahsyatnya sifat dengki, betapa sifat hasad boleh menyerang sesiapa sahaja. Dan sebelum kita membaca paragraf tersebut, maka marilah terlebih dahulu kita melihat kesan bahaya daripada hasad seperti yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab." Rawahu Abu Dawud. Rasulullah bersabda, sesungguhnya hasad itu
Dengki itu. Apa dia hasad? Apa dia dengki? Kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, yang dimaksudkan dengan hasad itu ialah engkau bercita-cita supaya nikmat yang ada pada orang lain hilang. Itulah hasad. Kita ada keinginan supaya nikmat yang dia dapat tu hilang. Itulah hasad. Wal'iyadzabillah. Itulah dengki. Orang lain dapat nikmat, kita pula sakit. Dan kita pula bercita-cita biar padan muka dia hilang nikmat tu. Itu hasad. Maka kata Nabi dalam hadis Imam Abu Dawud, sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat. Tengok, Nabi sebut dengan akala, makan. Akala, makan. Yakul, ya dhamir. Yakul, seperti dia memakan hasanat. Hasad ni dia memakan hasanat. Hasanat tu kerja baik lah. Maknanya pahala kita dia makan. Senang cerita, hapus amalan kita. Senang sembang. Hapus pahala amalan kita. Yakulul hasanat. Dia makan kebaikan. Kama takulun narul khatab. Seperti mana api, kata Nabi, memamah kayu. Macam mana api makan kayu? Habis rentung, rumah terbakar. Tak ada apa tinggal, jadi arang habis. Begitulah amalan kita. Bila ada hasad, bila ada dengki, dalam keadaan nanti kita akan lihat di hujung kuliah, ada pula dengki yang dibolehkan. Ada pula hasad yang dibolehkan. Itu yang saya selalu sebut. Kena belajar persoalan tasawuf ini. Betul, dusta itu berdosa. Dusta membawa ke neraka. Tapi dalam Islam ada benda boleh berdusta. Dibenarkan kita berdusta. Kena belajar tu. Dalam Islam haram takabur. Tetapi dibenarkan. Ada ruang-ruang kita boleh belagak. Ada ruang kita boleh takabur untuk melebur takabur yang dia ada. Tu kena belajar. Macam mana kaedah dia. Dalam Islam, riak itu tak elok. Tetapi ada riak yang dibenarkan syarak. Boleh kita riak. Bahkan dapat pahala pula kalau kita riak. Begitu. Samalah dengan hasad. Hasad ni haram, dosa, habis amalan pahala kita. Tapi ada benda kita boleh hasad. Ada benda kita boleh dengki. Nanti saya baca nanti. Saya catat daripada Sahih Bukhari. Nanti saya baca di hujung kuliah. Dua benda dalam Sahih Al-Bukhari yang kita boleh hasad, yang kita boleh dengki. Fasa pertama, kita tumpu dulu kepada perbahasan hasad, di mana kita mesti faham banyak jalan-jalan di dalam agama Allah yang boleh menghancurkan amalan. Orang yang murtad, umpama dia, amalan dia hapus. Orang yang riak, boleh hapus amalan dia. Allah tak bagi pahala. Nanti hari kiamat, Allah kata dekat orang yang riak, kamu carilah mamat yang kamu ibadah kesemayang dulu, kamu riak tunjuk kat dia. Kamu cari mamat tu, kata Allah, kamu minta pahala dekat dia. Bahaya riak. Hapus amalan. Maka antara jalan amalan hapus ialah al-hasadu, hasad ataupun dengki. Memakan amalan,
maknanya hapus amalan seperti api memamah kayu. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu Islam ajar orang lain dapat nikmat, ucap tahniah. Tu cara nak buang hasad. Iyalah, kadang-kadang setan ni menenggek cepat aja. Anak kita 5 orang, 4 pusat serenti, seorang universiti. Contohlah, anak dia 7 universiti. Mula kita. Dia main hasad. Kawan tu pula dapat honors, dapat anugerah dekan, macam-macam. Second class apalah, degree sempoi punya. Anak kita cukup makan aja ngam-ngam sui. Kan, pointer pun ada 3.2, 3.3, 2.8 pointer. Anak jiran 3.9. Oh, 4 flat terus, hebat. Kita mula tu semua meniru, lempak dadu tu. Mana ada peksa universiti lempak dadu? Semua subjektif, adalah 1-2 objektif. Tapi kerana hasad, kita mula saat lagi ambil handphone mula sebab tu bahayanya dengki. Patutnya ucap tahniah. Tahniahlah anak awak berjaya, pandai dia, moga jadi orang dia. Buat macam mana sama-sama anak kita satu kelas, dah anak awak cerdik sikit, anak saya subvip. Dia mengaku pula begitu. Kawan tu jawab, anak saya seokok lagi hebat, dia kata. Cuma cerdik sikit aja. Nak sebut jangan hasad. Itu nikmat Allah dah tentu tak. Each of us, Allah tentu dah setiap kita punya rezeki. Setiap kita punya nikmat. Hang nak pakai kereta mewah ke, hang nak rumah banglo ke, Allah tentu dah sejak azali. Jangan duk dengki kat orang. Dan apa yang kita nak hasad, semua nikmat tu di dunia sahaja. Apa kita ingat kita hidup selama-lama di dunia? Kita nak pergi ke akhirat, kekal abadi selama-lamanya. Baik, kita baca. Hasad dan dengki. Dalam kisah 2 orang anak Nabi Adam alaihi salam yang dirakamkan di dalam Al-Quranul Karim, kita mendapati bahawa sifat hasad adalah merupakan faktor utama yang mendorong Qabil membunuh saudaranya Habil. Tuan-tuan, muslimin muslimat, kalau kita tengok Al-Quran, cuba buat sikit kajian. Start daripada suratul Fatihah, minal jinnati wan nas. Ambil pen, ambil kertas, cuba selak-selak tengok. Confirm kita akan mendapati bahawa di dalam Al-Quran hanya ada 2 kisah sahaja tentang hasad, tentang dengki. Dan yang menariknya, kedua-dua kisah ini, kisah hasad, dengki ini, Allah bentangkan kepada kita. Yang menariknya, yang kita nak istimbat hukum, dia datang dari adik-beradik. Tuan jaga tu, jangan baca aja, buka minda. Dia datang daripada adik-beradik. Baik, kejap lagi kita tengok kisah Qabil dan Habil. Qabil dan Habil 2 beradik kan? Nanti kita baca sekejap lagi. Qabil abang, Habil adik. Nanti kita baca kisah dia. Satu lagi riwayat, saya baca tadi solat maghrib, awal surah Yusuf. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisaili. Dan pada kisah Yusuf dan saudaranya adanya jawapan bagi orang yang mahu bertanya, yakni yang mahu tahu, kata Allah. Tuan-tuan, adik-beradik dah? Ya. Adik-beradik. Allah nak ajar apa? Kadang-kadang adik-beradiklah punca paling dahsyat hasad dengki.
Tak puas hati abang tu dapat lebih, tak puas hati adik ni dapat lebih, tak puas hati kawan ni, kakak ni dapat lebih. Mula adik-beradik cempera kerana hasad. Nabi Yusuf alaihi salam start dia mimpi ya. Ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Start ayat 4 surah Yusuf 4-5. Start pada situ. Dia mimpi, dia cerita dekat ayah dia Nabi Yaqub. Cuba tengok jawapan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub yang tahu perangai abang-abang Nabi Yusuf. Mimpi bukan mimpi. Cuba tuan-tuan fikir ya. Mimpi dia bukan Nabi Yusuf mimpi dapat kereta Volkswagen ke apa ke. Abang dok pakai unta, Nabi Yusuf mimpi dapat Volkswagen, dapat banglo 60 biji. Contoh. Koklah abang nak marah. Mimpi apa? Sebelah bintang, matahari, bulan sujud ke aku. Tu ya. Tapi lihat jawapan Nabi Yaqub. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Tengok. Dengki. Hasad. Dia kata, wahai anak kesayanganku. Situ boleh bagi jawapan dah. Pasal apa abang ni angin? Sebab Nabi Yaqub kata, qala ya bunayya. Ya bunayya. Bila kata bunayya, anak kesayanganku, my loving son. Bila kata baniya, anak-anak aku. Beza bari saja. Ba fathah baniya, dia jadi anak-anakku. Ba dhammah bunayya, dia jadi anak kesayanganku. Abang sudah jealous sebab Nabi Yaqub lebih sayang Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin. Bukan Nabi Yaqub tak sayang abang-abang tu. Sayang. Tapi itulah perasaan. Sehingga Rasulullah sendiri mengaku dia tak mampu dalam bab kasih sayang. Nabi declare dia lebih sayang Aisyah. Itu perasaan. Itu tidak menunjukkan Nabi tak berlaku adil. Tak. Ulama bahas dalam bab poligami, perasaan sesuatu yang tak masuk. Dia di sudut nafkah. Hang beli rumah sebiji, hang kena beli rumah dia. Hang beli kereta untuk dia, hang kena beli untuk dia sama. Nafkah. Di sudut perasaan, seorang suami contoh sayang bini nombor 1 lebih pada bini nombor 2 dan nombor 3 contoh. Tak ada masalah. Itu perasaan. Nabi pun kena. Tu kena faham. Nabi Yaqub pun kena. Dia lebih sayang Bunyamin. Dia lebih sayang Nabi Yusuf. Maka bab mimpi pun dia kata, jangan abang, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan abang dekat abang-abang hang. Sat lagi dia buat apa? Fayakidu laka kaida. Bahasa kita dia buat tak ketahuan. Hang sembang ya, sat lagi depa buat tak elok kat hang. Jangan cerita. Bab mimpi je pun. Tapi Nabi Yaqub boleh baca abang-abang dia memang hasad dengki abang kepada Nabi Yusuf. Dan semua kita tahu kisahnya. Bermula dari situlah Nabi Yusuf berpisah dengan ayahnya 40 tahun. Nabi Yusuf merengkok bid'a sinin, beberapa tahun di dalam penjara selama 7 tahun. Punca apa? Hasad dengki. Itu lah. Itu dia bahaya dia tuan-tuan. Dia start daripada hasad tu. Lempar dalam telaga al-jub. Lempar dalam telaga, biarkan. Start daripada situ. Sampailah Nabi Yusuf keluar penjara. 40 tahun Nabi Yaqub menangis. Hampir buta
kedua mata Nabi Yaqub kerana banyak menangis, rindukan Yusuf. Hati kecil berkata, anakku Yusuf masih hidup. Allahu Akbar. Punca apa? Hasad. Jaga tuan-tuan. Quran cerita, Allah cerita, dua kisah ni, dua-dua adik-beradik. Jagalah. Walaupun satu tali pusat, kata orang, satu perut mak, satu benih ayah, tapi main hasad, dia tak peduli lah. Itulah bahayanya sampai Nabi kata memakan amalan kamu. So jaga, walaupun adik-beradik, kita mesti faham syaitan menyerang, dia tak peduli. Yang dia mau kita hancur, bercerai, berpecah belah, walaupun adik-beradik. Wal'ayazabillah. Ingat tu kisah Nabi Yusuf berpunca daripada hasad abang-abangnya yang lempar dia dalam telaga, ambil baju Nabi Yusuf, lumur dengan darah serigala, lepas tu berlakon depan ayah. Menangis, kata adik Yusuf dimakan serigala. Nabi Yusuf jawab, Nabi Yaqub jawab, wallahul musta'an, kepada Allah aku pohon pertolongan. Dia tak percaya. Allah 40 tahun. Itu dia. Baik, kita baca. Kita dah baca paragraf awal, iaitu bagaimana Qabil, Allah kata watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haq. Baca ayat tu panjang tu, saya tak perlu baca, saya baca terjemah sahaja. Bagaimana Qabil tidak diterima akan korbannya, manakala Habil diterima. Lalu Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Apa tu? Hasad, dengki. Korban aku Allah tak terima. Persembahan, idza qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Tu ayat dia. Allah marah si Qabil sebab korban dia tidak diterima. Lalu dia kata pada Habil, la aqtulannak, aku bunuh kau. Kerana hasad. Tu lah punca. Dah engkau bagi korban tak elok, persembahkan sayur-sayur, buah-buahan yang tak elok. Si Qabil tu, Habil persembah yang elok. Lalu dua-dua menunggu peti daripada langit. Tu cara Allah terima. Allah akan tembak dengan peti mana-mana yang Allah terima. Lalu ditembaklah korban si Habil, dibiarkan korban Qabil. Marah. Marah nak bunuh adik. Punca hasad. Na'udzubillah. Sambung. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Kita sebut dah banyak kali. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak sekali-kali menerima daging binatang korban kamu. Allah tidak menerima darah yang ditumpahkan oleh binatang dari binatang korban kamu. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang Allah terima ialah takwa kamu. Dalam suratul Hajj ayat itu, takwa itu adalah menjadi penyebab kepada diterimanya korban kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berkorban pastikan dia bertakwa. Penyembelih binatang korban pastikan dia bertakwa. Baru Allah Ta'ala terima akan pengorbanan kita. Kena faham begitu. Maka Habil jawab, Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuh aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Inilah dia sifat Habil.
kontra kepada si Qabil. Qabil memang jahat, Habil baik. Habil kata, hang nak bunuh aku takkan bunuh. Aku takkan gerakkan tangan aku untuk membunuh engkau. Allah, tu sifat Habil yang baik. Kata para ulama, dia tidak suka bergaduh, dia tidak suka menimbulkan polemik dalam keluarganya. Tetapi demikian Qabil yang telah dikuasai oleh syaitan, maka dia mula hasad, dia mula rasa tak puas hati, maka tindakan paling huduh ialah membunuh adik sendiri. Wal'iyadzabillah. Baik. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membuat dosa membunuh aku, dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Habil peringat, hang bunuh aku ni, hang tahu tak hang bakal masuk neraka. Dia peringat. Habil ingatkan abang. Dahlah awal tak puas hati tu start pada awal lagi. Pada perkahwinan kan, dah start dah. Bila Qabil kena kahwin dengan kembar Habil, dan Habil kena kahwin dengan kembar Qabil, itu syariat zaman Nabi Adam. Maka Qabil dia kena kahwin dengan kembar Habil. Kembar Habil tak lawa, tak cun. Kembar dia cun, kembar dia lawa, maka dapat kat Habil. Oh, dia mula tak puas hati. Dia kata, mana Haji? Kami keluar sekali, patut kahwin sekali. Tak. Nabi Adam kata, Allah perintah kahwin silang, cross. Itu dia dah tak puas hati dah. Dia dapat kembar Habil yang tak lawa, kembar dia boleh kat Habil, dia mula naik angin. Dia cek lagu ni, dia kata, mana adil lagu ni, duk satu uri main-main terlepas ke orang lain. Oh, dia marah. Sedangkan itu syariat, sedangkan itu undang-undang yang mesti dipatuhi muslimin dan muslimat. Maka situ dah dia dah start tak puas hati, sampailah korbannya tidak diterima Allah, sampailah ke tahap yang kita baca ini. Lalu Habil peringatkan, abang bunuh saya, tempat abang neraka. Sebab membunuh tanpa alasan adalah dosa besar. Bunuh dengan alasan tu cerita lain. Bunuh tanpa alasan, jawab dia berdosa besar. Wal'iyadzabillah, tempatnya neraka, kerana membunuh termasuk 7 dosa besar. Wal'iyadzabillah. Baik. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang rugi. Dia bunuh. Macam-macam riwayat. Ada kata tempatnya di Syria, ada kata tempatnya di Turki, macam-macam lah. Ambil batu hempuk atas kepala si Habil. Khabarnya begitulah. Allah tak cerita cara mana bunuh, tetapi berlaku pembunuhan. Allah tak cerita dalam Quran Qabil dan Habil. Tak ada nama Qabil dan Habil dalam Quran, tetapi kita sebut sebab demikian ulama-ulama mufassirin mengupas untuk kita, maka itulah yang kita pakai. Allah hanya sebut abnai, 2 orang anak. Watlu alaihim abnai, bacakan untuk mereka, wahai Nabi, wahai Muhammad, akan kisah 2 orang anak Nabi Adam. Allah hanya sebut 2 orang anak, abnai. Allah tidak sebut nama, tak kisah. Mufassirin kata Qabil dan Habil, kita ikutlah, tak ada masalah. Baik, lalu Qabil membunuh Habil akhir. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak untuk menggali-gali di bumi
untuk memperlihatkan kepadanya, yakni kepada si Qabil, bagaimana dia semestinya menguburkan mayat saudaranya. Tu dia tuan-tuan. Dah bunuh adik tu, tak tahu nak buat apa. Allah punya kasih, Allah kirim seekor burung depan si Qabil. Burung ni dia duduk korek tanah. Samsing kemain seokok bunuh orang. Tapi bodoh ni tak tahu apa. Datang burung ni dia korek tanah. Qabil pun tengok, dia katalah bodoh sungguh aku. Qabil pun tengok, akhirnya dia buat. Tuan-tuan, kita nak istimbat hukum apa? Itulah dia manusia yang kadang-kadang dia kena belajar dengan makhluk lain. Kita ni proses, kita punya learning proses sampai mati. Proses kita belajar sampai mati. Dan proses kita belajar, selalunya kita belajar dengan manusia. Kita belajar dengan alam. Boleh belajar dengan alam. Lihat alam sekeliling, kita boleh belajar. Sama ada banjirnya ke, fenomenanya, apa-apa sajalah yang boleh kita belajar daripada alam. Kita juga boleh belajar daripada binatang. Tuan tengok ni. Manusia belajar dari binatang. Allah. Cuba tuan-tuan muslimat buka Suratun Naml, start ayat 22. Surah Semut, start ayat 22. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bih wajituka min saba'in binaba'in yaqin. Start ayat tu. Ayat 22 Suratun Naml pada juzuk 19 surah nombor 27. Allahu Akbar. Sebab itu kita ni manusia jangan duk belagak. Kita tak dibenarkan belagak, angkuh, sombong. Sebab kadang-kadang kita kena belajar daripada makhluk yang tidak berakal. Itulah binatang. Bagaimana Allah Ta'ala cerita kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tuan-tuan muslimat, kerajaan Nabi Sulaiman ni tok sahlawan lah. Baca surah Sabah, baca surah An-Naml. Ni dua surah yang paling banyak cerita Nabi Sulaiman dan sikit ayah dia Nabi Daud alaihi wassalam. Tapi banyak Nabi Sulaiman. Allahu Akbar. Tentera dia, bala tentera dia, kenderaan dia, kuasa memerintah dia, angin yang dia boleh arahkan. Begitu luasnya kuasa memerintah Nabi Sulaiman yang dia doa pada Allah. Dia minta tahu, kerajaan tu dia minta. Dalil surah Sad. Nabi Sulaiman doa. Qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Surah Sad. Di tengah-tengah surah. Surah Sad, surah 38. Cek dalam tu. Doa Nabi Sulaiman. Dia kata apa? Ya Allah, habli mulkan. Kurniakan padaku sebuah kerajaan. Dia minta. Macam mana bentuk kerajaan tu? Tunggu pilihan raya umum 15. Bila? Aku pun tak tahu. Tak tahu bila. Ni tengah sidang parlimen, sidanglah elok-elok. Tengoklah kami sama. Kan? Telur dah mahal. Petu habak tu sama makan telur. Sepak pungkok baru tahu. Letih kita lagu tu jadi pegawai kerajaan. Leceh betul. Jawab tu biar kemas sikit lah. Lagu tu jawab, aku boleh jadi menteri. So kita harap sidang parlimen duk sedang sidang ni tolonglah
cari solusi yang baik untuk kami. Kata Menteri Keuangan, lagi 6 bulan kot insya-Allah petrol bersasar, subsidi bersasar. Kita pun tak tahu lagu mana. Subsidi petrol bersasar, kajian tengah buat, so lagi 6 bulan siap. Tak tahulah lagu mana B40, lagu mana M40, lagu mana. Jangan nak mahal sangat, nak mampu sebab lah T40 pun jadi B40 lah. Kan? T40, M40 pun duk isi minyak kuning dah lah ni. Depa upload dalam TikTok apa semua, kereta mewah-mewah minyak kuning juga. Tak larat hijau nak mampu. So kita minta buat elok lah untuk kami rakyat. Kami tak mau fikir banyak lah. Boleh minyak masak dengan rokok sudah. Hak jenis tu lah. Dia merokok, dia kira rokok dia je. Fikirlah elok untuk kami. Jangan duk bergaduh lah. Terus duk blaming each other. Takkan selesai masalah. Hang pesalah aku pesalah hang. Lama kami mampu. Hampa tak apa elok hampa bercambah. Gerak elok, pi parlimen elok, itu elok, hotel elok. Rokok tak ada elok hampa. Jaga elok, fikir kami sama. Nak sebut walaupun kita Malaysia boleh berbilang-bilang parti, tapi keutamaan pada rakyat itu mesti diutamakan. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman minta kepada Allah, habli mulkan, bagi aku sebuah kerajaan la yambaghi li ahadim min ba'di, di mana kerajaan yang kau nak bagi pada aku ya Allah, lepas aku ni kau ada nabi lain, nabi tu tak dapat, aku seorang. Tu dia punya minta. Nabi Sulaiman punya minta, dia kata kerajaan tu aku seorang, lain jangan bagi. Allah bagi sungguh. Dengan jin, dengan segalanya, dengan angin, petik jari jin terjun laut, pinggan besar kawah, wajifanin. Pinggan zaman Nabi Sulaiman kalau makan, pinggan tu besar kolam. Tuan bayang, bukan pinggan macam kita ni. Zaman Nabi Sulaiman makan, pinggan besar kolam, baca surah Sabah. Tu jin nak makan sama mu tak besar kolam. Pinggan. Pinggan yang besar kolam. Belum rokok Orang rokok besar mana? Besar rokok kelapa apa? Jin nak isap. Tuan-tuan, dahsyatnya kerajaan Nabi Sulaiman. Dia minta, Allah bagi. La yambaghi li ahadim min ba'di, dia kata. Lepas aku mati, tak mau aku seorang, jangan bagi hak lain. Allah bagi sungguh. Tuan-tuan, tengok ayat 22 An-Naml saya baca tadi. Celah-celah kehebatan Nabi Sulaiman. Hebat dia terbang sana, terbang sini. Ada benda yang dia terlepas pandang. Ada benda yang dia tak tahu. Yang dia kena belajar daripada seekor burung namanya hud-hud. Yang ni gagak. Famakatha ghaira ba'idin. Ketika hud-hud hilang dalam satu pembarisan, hud-hud tak ada. Nabi Sulaiman naik angin. Nabi Sulaiman pesan dekat binatang lain, hud-hud balik, jumpa aku nak ganyam dia. Tu yang Allah cerita mula ayat 22. Lalu datanglah hud-hud ghaira ba'id. Allah sebut dengan ba'id. Ba'id makna jauh. Dia datang tu memang daripada tempat yang jauh. Rupa dia dah terbang nun pergi Sabak, negara Yaman. Daripada Palestin ke Sabak 2000 kilometer. Jauh. Nabi Sulaiman tak tahu adanya Sabak. Hebat tak kerajaan Sulaiman? Hebat. Tetapi ada benda yang Nabi Sulaiman tak tahu. Dia kena dengar ucapan daripada hud-hud. Ayat 22. Famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bih. Tu dia. Hud-hud kunci terus Nabi Sulaiman. Dia kata, aku ada satu berita yang aku tahu, hang tak tahu.
Sebab tadi aku mai, kata Hud-Hud, aku lalu tadi, geng-geng aku, burung-burung yang lain, mereka duk sembang dah. Mereka kata, mampuilah hang. Nabi Sulaiman nak buat apa kat aku? Kata Hud-Hud. Nabi Sulaiman pertama dia nak seksa hang. Kata Ibnu Kathir, seksa macam mana? Nabi Sulaiman akan cabut bulu-bulu badan burung Hud-Hud dan Nabi Sulaiman akan biarkan dia di tengah panas bagi dia mati. Lagi kata Hud-Hud. Dia kata la u'adzibannah, dia nak sembelih hang buat gulai. Kami hak tu syok kata burung ni. Nak makan hang. Lagi kata Hud-Hud. Aw la ya'tiyanni bisultanim mubin, atau engkau ada 10 good reason kenapa tindakan tidak boleh diambil. Show cause letter. Surat tunjuk sebab. 3 Quran sebut. Oh, lagu tu kah? Kata Hud-Hud. Mampuilah hang. Kami siap dah beli santan, kata burung. Mampuilah hang. Lepas ni hang kena, kami gulai hang. Tak apa. Sulaiman mana? Raja Sulaiman mana? Nabi Sulaiman ingat dia juga seorang raja. Dia nabi dan dia raja. Sama macam ayah dia Nabi Daud. Nabi Daud tu rasul dan seorang raja, keturunan raja. So, pergi-pergi dia kunci Nabi Sulaiman. Ayat 22. Aku ada benda yang aku tahu, hang tak tahu. Aku dengar dah tadi yang kata nak gulai aku. Dak, kalau hang gulai aku, habislah. Hang tak tahu apa, aku tahu. Dia kunci Nabi Sulaiman situ. Diam Nabi Sulaiman. Lalu Hud-Hud kata, wajituka min sabain binabain yakin. Aku datang, jitu tu Hud-Hud fi'lun madhi, aku telah datang ka Nabi Sulaiman. Makna dia menghadap Nabi Sulaiman. Wajituka, aku datang bawa padamu min sabain. Min sabain, Sabak. Sabak. Negara Yaman tua, Sabak, kerajaan Sabak. Aku bawa binabain yakin. Naba apa? Berita. Yakin, yakinlah, berita yang benar. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' walaha arsyun azim. Aku telah melihat seorang perempuan jadi pemerintah. Dia mula cerita. Nabi Sulaiman tak tahu. Nabi Sulaiman boleh terbang sana, terbang sini, panggil jin, lempang ya. Tapi dia terlepas pandang Sabah. Dia tak tahu. Kena belajar dengan Hud-Hud. Awak, kita tahu semua. Saya tahu semua. Tak ada benda saya tak tahu, saya kena belajar. Perdana Menteri tahu semua. Tak ada benda dia tak tahu, dia kena belajar. Ini manusia. Nabi Sulaiman terpaksa belajar dengan burung Hud-Hud. Hud-Hud kata, aku lihat pemerintah dia perempuan. Aku tengok singgah sana dia besar. Tapi malangnya, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Aku juga melihat mereka menyembah matahari. Itulah punca start hidayah petunjuk bagi Balqis dan penduduknya. Bermula dengan Hud-Hud. Allahu Akbar, tuan-tuan. Inilah hidup. Kita, proses belajar kita sampai mati. Tak kira daripada siapa. Daripada alam, daripada binatang, daripada siapa pun, asalkan dia benar, itulah pelajaran bagi kita. Allahu Akbar. Akhirnya Nabi Sulaiman akur, hantar balik Hud-Hud, terbang balik, bawa surat. Itu panjanglah cerita. Nak sebut bagaimana manusia kadang-kadang dia kena belajar daripada seekor binatang. Maka kita sambung bagaimana Qabil, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia semestinya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?
Kerana itu, jadilah dia seorang di antara orang yang menyesal. Selain daripada belajar daripada binatang, tuan-tuan muslimat, tengoklah dia punya hebat. Inilah dia cara kita ke bumi mayat sampailah. Sampailah. Korek liang. Siapa aja? Burung gagak ya. Oh, belagak isap rokok tak berhenti. Silang kaki atas meja. Belagak nak mampu. Rasa diri hebat. Allah, burung yang ajak kita pun. Lagu mana nak kuburkan orang yang dah meninggal dunia. Korek bumi. Start daripada situlah. Sampai sekarang. Hatta Rasulullah wafat pun dikorek liang, ditanam. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat. Ini pengajaran paling besar selain daripada hasad tadi. Apa dia? Iaitu kita ni belajar tak kira asalkan benda tu betul. Terutama daripada manusia. Kalau daripada binatang pun kita boleh ambil pengajaran seperti dalam Al-Quran suratul Naml. Bahkan belajar daripada semut itu sendiri. Binatang yang rajin, yang tidak pemalas, yang tak pernah berhenti bekerja. Itulah semut. Sifat malah. Allah cipta semut, Allah tunjuk depan kita bagaimana semut bekerja. Non-stop workers. Rajin dia. Kutip lipas, kutip lalat, bekerja sama, collaboration, kerjasama antara mereka. Allah Subhanallah, haluiha. Tapi pengajaran dia punya besar kepada kita, supaya kita jangan jadi orang yang malas. Jangan jadi manusia malas. Malas baca Quran, malas baca buku, malas ya, tak mau. Orang Islam dia mesti rajin. Orang Islam dia mesti terkedepan. Orang Islam dia mesti advance. Orang beriman, insan yang Allah dah pasak di awal penurunan wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh baca, membaca. Rajin, kena rajin tuan-tuan. Dan baca ni kepelbagaian bacaan yang boleh kita baca. Disebut dalam kitab bagaimana ulama bahas kenapa Allah Ta'ala cipta, kalau pokok Allah Ta'ala cipta berbagai-bagai ragam. Ada buah durian, ada pokok manggis, kemudian ada daun warna hijau, ada yang daun warna merah. Kalau dah kena matahari macam-macam. Kenapa kepelbagaian ini berlaku, kata ulama? Ada dalam laut ikan. Kenapa ada berbagai-bagai jenis ikan? Ini ulama bahas. Di samping menunjukkan keagungan Allah, ulama kata demikian kita manusia. Kita contoh, kalau membaca, jangan baca satu benda aja. Kepelbagaian bacaan. Begitu. Ini ulama bahas. Bila kita baca, jangan baca buku agama aja. Quran of course lah, yang tu kena baca. Maksud saya baca buku contoh. Jangan baca buku agama aja. Sekali-sekala kita baca jurnal. Sekali-sekala kita baca novel. Saya banyak novel di rumah. Beli novel. Ada satu novel tu saya beli. Tajuk dia Saka. Mampu, penakut aku. Tajuk tu Saka. Habis dah saya baca. Malam tak boleh lena. Sebab Saka tu duduk dalam bilik ayak. Malam tu nak pergi toilet pucat. Baca lagi Saka. Ada tebal tu. Tajuk dia Saka. Dia main dalam bilik ayak lah, hantu raya ni apa semua. Sudah malam tu kita pula tak boleh nak tidur. Kepelbagaian bacaan itu penting dalam kehidupan kita. Sekali-sekala baca majalah gila-gila. Mau jangan jadi gila, sudahlah. Ini Islam aja. Jangan tumpu buku agama aja. Banyak kita boleh baca. Di samping Al-Quran jangan tinggal. Itu tiap-tiap hari kita baca. Itu contoh. Sebab itu Allah Ta'ala buat kepelbagaian pokoknya, buah-buahannya, ikannya. Itu semua kata ulama sebagai satu pengajaran bagi manusia, supaya manusia tidak tumpu pada, kalau contoh baca, satu bacaan aja. Tak mau. Beli novel-novel kisah benar, kisah orang sakit. Saya baru habis 3 suku sebuah novel. Novel ni habis laris.
di Pesta Buku Antarabangsa KL. Pesta Buku Antarabangsa, buku ni habis. So saya beli melalui Shopee. Buku apa tuan-tuan? Tajuk dia Ketika Roh di Sempadan Barzah. Oh sedap, buku dia tebal, ditulis oleh seorang Datin Norni. Suami dia Brigadier General Sharifuddin, jawatan sekarang Komandan Maktab Tentera Diraja RMC. Komandan RMC, Brigadier General Sharifuddin. So isteri dia tu Datin Norni. Datin Norni inilah tulis buku tu, tajuk Ketika Roh di Sempadan Barzah. Cerita apa? Cerita 2 kali dia diintubate, dia ditidurkan kerana COVID stage 5. Allah. Dia buat buku tu. Kita baca tu untuk apa? Untuk hargai nikmat sihat. 2 kali dia ditidurkan. 2 kali. Kali pertama nak tidur tu, handphone, suami, anak-anak, ucap selamat tinggal. Doktor kata, baik Datin, sila mengucap. Mengucap 2 kalimah syahadah. Oksigen dah drop tinggal 70%. Mengucap. Doktor tidur, jolok besi apa semua. 11 hari. Intubate yang pertama, dia koma 11 hari. Lepas tu sedar mamai tak tahu apa. Cakap dah merepek. Dia menjerit, suara tak keluar. Tekak pedih sebab jolok besi. Intubate bukan main-main. Nak tarik, nak masuk kat paru-paru, nak jolok dekat tong oksigen. Allah, kita baca tu, ya Allah, nikmatnya sedut oksigen. Sudah dalam seminggu, drop balik oksigen. Tidur kali kedua. Kali ni koma dalam seminggu. Pakai pampers. Datin pakai pampers. Bayang tengok, Datin. Kan? Datin pakai pampers. Datin tak boleh bergerak. Buaya berselerak. Waktu tu nikmat sihat. Ya Allah, kita beli buku tu, kita baca. Untuk apa? Untuk kita menghargai. Ya Allah, syukur aku tak kena COVID. Ya Allah, syukur atas nikmat aku boleh bernafas dengan baik tanpa bantuan, tak dijolok ke dalam proses intubation. Astaghfirullah. Saya baru baca 3 suku, lagi suku lagi nak habis. Proses dia dah mula rasa segar sikit. Dia dah mula rasa sihat sikit. Tapi sebelum tu kita baca Allah. Kita menghargai nikmat sihat. Yang tak boleh dibayar dengan wang ringgit. Tuan, tak boleh dibayar dengan wang ringgit. Kita sakit, kita demam, tak boleh bayar dengan duit. Nikmat sihat. Allahu Akbar tuan-tuan. Itu kepelbagaian contoh saya sebut. Supaya kita faham, kita umat Islam mesti advance dalam apa jua perkara. Dan jadilah umat Islam yang tidak menghina agamanya sendiri. Yang kita dah takut tengok macam-macam dalam TikTok, dalam YouTube. Ya Allah, maki Nabi, maki Tuhan. Apa benda jadi orang Islam macam ni? Tak faham kita. Semoga awak bertaubat, minta ampun kepada Allah, mengucap balik, bertaubatlah. Allah pengasih, penyayang. Dia terima taubat engkau, selamatlah. Dia nak azab, dia azablah. Wal'iyadzabillahi min zalik. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Aku ampun siapa aku ndak, aku azab siapa aku ndak. Tu hak Allah. Takut kita. Tu tak kira comedy house lagi, macam-macam. Aduh tuan-tuan, sedih kita. Maka sebab tu kita mesti pertahankan iman dan akidah kita. Saya cuba habiskan, bulan depan kita masuk tajuk baru. Oleh kerana penyakit hasad sangat berbahaya, Al-Quranul Karim sentiasa memperingatkan kaum muslimin untuk sentiasa berlindung kepada Allah daripada penyakit ini. Firman Allah mafhum, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Tu kita baca tu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bahaya kan? Allah suruh minta berlindung. Kita baca 3 qul tu, surah Al-Falaq. Last sekali kita diajar minta berlindung daripada orang yang dengki. Jahat orang dengki ni. Jangan. Macam-macam dia boleh buat, bomoh siam semua dia boleh buat.
Daripada dengki, penghabis naik kepada sihir. Percayalah. Akhirnya sihir orang. Pasal start daripada dengki. Bahaya. Wal'ayazabillah. Al-Quranul Karim menerangkan tentang kedengkian orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum, ataukah mereka dengki kepada manusia yakni Muhammad lantaran kurnia yang Allah telah berikan kepada manusia itu. Dengki orang Yahudi kepada Rasulullah terhadap nikmat bahawa Nabi Muhammad ini daripada bangsa Arab, tidak daripada mereka. Itu yang marah sangat. Dan Rasulullah Nabi akhir zaman daripada Bani Ismail, daripada bangsa Arab. Penyakit hasad dan dengki adalah merupakan penghalang utama bagi seseorang untuk memeluk agama Islam dan akidah tauhid. Bahkan ianya merupakan pendorong utama untuk memusuhi dan mengeji Islam. Firman Allah, mafhumnya, sebahagian besar ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka akan kebenaran. Apa Allah sebut? Tabayyana lahumul haq. Setelah nyatanya kebenaran, maka antara jalan ahlul kitab yang jahat ialah mereka nak kembalikan orang Islam, kalau kita Yahudi lah, kembalikan kepada kekufuran. Dan itu yang mereka rancang siang dan malam, berjalan mengikut apa yang mereka rancang, menghina Nabi, karikatur kartun, macam-macam mereka buat untuk menghancurkan Islam. Kalau boleh, kembalikan umat Islam kepada kekufuran, tarik mereka. Kalau mereka tak tinggalkan Islam pun, tinggalkan masjid, tinggalkan majlis ilmu, biar jadi bodoh. Semangat mak kilau tu bagus dah, bawa ke masjid. Tengah habis panggung wayang lah. Saya tak tengok lagi. Saya tak tengok lagi. Mereka kata syok. Tak tahu, saya pun tak pergi. Tak tengok lagi. Tak reti nak tengok wayang. Kita jenis tak reti. Dia kata, Ustaz, pergi Ustaz. Tengok Ustaz, kita habis tengok mat kilau tu, kita jadi semangat. Nak semayang sunat pula dah. Ada anak murid kuliah report lagu tu. Kita jadi semangat nak semayang sunat. Hati saya semang ini tak semayang sunat kah? Dia kata lain Ustaz, semangat. Saya tak tengok lagi, tak tahulah. Kalau tak tahu, saya tak tengok lagi. Baguslah semangat mat kilau, bawalah ke masjid anak-anak muda ni. Janganlah semayang celah TV, celah dapur. Mai berjemaah subuh, zuhur, mai berjemaah. Pahala dia besar, terutama kita muslimin. Sebab musuh dia rancang macam-macam. Tak ada kekuatan lingkup kita. Yahudi merancang siang malam untuk menggelincirkan akidah kita, seperti yang pernah disebut oleh Perdana Menteri Britain Mr. Gladstone pada tahun 1888 dalam Parlimen British. Gladstone bangun dan memegang Al-Quran. Gladstone kata, selagi umat Islam pegang buku ini, pegang kitab ini, selagi itulah kita takkan berjaya mengalahkan umat Islam. Apa yang perlu kita buat, kata Gladstone, kita tarik keyakinan mereka kepada kitab ini. Allah, ini yang sedang berlaku. Keyakinan kepada Islam lebur, walaupun kita Islam. Kita tak mau macam tu tuan-tuan. Kita mau jadi Islam yang sejati. Apa saja halangan datang, kita hadapi. Apatah lagi dalam bab akidah, kita mesti kuat. Baik, sikit lagi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap bahawa hasad dan dengki adalah merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sangat berbahaya dan kronik dan sangat mengganggu ketenangan beragama. Sabdanya yang mafhum, telah menular kepada kamu penyakit yang pernah dideritai oleh umat-umat sebelum kamu, yaitu hasad dan dengki. Kedengkian itu akan mencukur
Aku tidak kata mencukur rambut, namun mencukur agama. Allahu Akbar. Hasad itu mencukur agama kita. Hasad itu menghancurkan iman kita. Amalan rosak habis. Sebab itu jangan hasad, tuan-tuan. Kecuali dua benda saya nak sebut ringkas kejap lagi dalam Bukhari. Baik, habiskan. Di dalam hadis ini, baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maksudnya. Tidak akan berkumpul di dalam hati seseorang hamba iman dan hasad. Tak boleh. Ada iman, itu sebelah dia hasad. Tak mau. Kita mau iman saja, hasad campak ke tepi. Jangan duk dengki-dengki kat orang. Baginda bersabda lagi mafhumnya, manusia akan sentiasa berada dalam kebaikan selagi mereka tidak saling hasad dan dengki. Allahu Akbar. Bulan depan tajuk baru, sifat sangat kedekut. Dan sebelum tutup, saya bacakan hadis Bukhari ringkas tentang dua hasad yang Islam benarkan. La hasada illa fitnatain. Nabi kata tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Yang ni kita boleh dengki. Yang ni boleh hasad. Nabi kata rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Dengki terhadap seseorang yang Allah kurniakan kepadanya harta dan dibelanjakannya pada jalan yang benar. Dia duk sedekah ni 1,000. Mai anak yatim dia bagi 2,000. Kita RM2 lah. Kita punya jealous, dengki kat dia. Amboi hang. Jealous lah tu. Banyak betul pahala hang. Aku RM2 dia ada pahala. Hang 2,000. Hang tunggu. Aku tikam ekor hang siap. Yang tu nak mampu. Han tunggu, aku tikam ekor, 2 juta aku bagi. Neraka jawab dia. Janganlah pergi tikam ekor pula. Itu dengki apa tu? Dengki yang apa kita kata? Motivate. Dengki untuk motivate. Dia motivate diri kita untuk lawan Mamat ni di sudut sedekah. Oh, aku RM10, hang RM100. Tak apa, aku kerja lagi, aku jual kuih lagi, aku buat benda baik lagi, aku dapat, aku bagi lebih pada hang. Itu boleh. Dengki itu dapat pahala sebab dia motivate kita untuk jadi lebih baik. Begitu. Dan warajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Rawahul Bukhari. Dan seseorang yang dikurniakan ilmu lalu dia berhukum dengan ilmu itu dan mengajarkan ilmu itu. Boleh dengki ya. Orang yang Allah bagi dia ilmu, dia hafal hadis, dia hafal Quran, beram mulut dia. Kita hadis takat tu innamal a'malu binniyat. Berhenti tang tu. Kan? Bab hadis hijrah tu kan. Ni nak mai hijrah ni, dia keluar hadis tu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang tu tak bunyi dah. Takat tu ya. Innamal a'malu binniyat. Takat tu dia tahu. Tapi kawan ni keluar dengan sanad dia, dengan rawi dia. Oh, kita dengar tu jealous tuan. Cemburu. Cemburu. Saya cemburu dengan Syekh Aminuddin Rahim. Cemburu saya. Dia kuliah, dia keluar kalam ulama, keluar kalam tu, keluar kalam ni. Kita rasa cemburu, jealous. Haish. Kita rasa satu macam, rasa kita tak puas. Rasa kita ni kosong, tak ada apa. Allahu Akbar. Rasa ish. Dia mai perasaan tu. Tengok orang seokok rasa geram ya, tu tak ada apa. Mubuh penampak ya. Tuan-tuan, jealous macam ni Islam nak. Supaya kita advance dan terus advance di dalam hidup. Ilmu dan harta. Boleh. Cemburu kita dengan arwah Ustaz Harundin. Berapa biji masjid di Kamboja dengan duit dia. Saat kami pergi Kamboja, saya tahulah, saya rapat dengan kawan baik dia, arwah Haji Mae Group, Langkawi. Haji Mae mengaji dengan saya duduk depan, arwah. Mereka berdua akan pergi lah, Haji Mae dengan arwah Ustaz Harundin, dua-dua meninggal dah. Pergi Kamboja bawa duit.
buat masjid. Kita dengar tu cemburu. Kita boleh orang bina masjid RM5. Tu pun kalau mai tabung buat lena. Kan tunggu kutu cuit. Itulah kitanya. Allah. Maka dua ni Nabi kata hampa cemburulah. Dapat pahala walaupun kita tak sampai ke tahap tu. Sebab cemburu ini advancekan diri kita. Hasad ini akan jadi kita advance. Ilmu, orang yang sebar ilmu, orang yang belajar ilmu, orang yang menyebarkannya, berhukum dengan ilmu itu, dan orang yang punya harta, dia jadi orang kaya, dia tolong orang, kita pun tolong juga, tapi tak banyak mana, maka kita jadi geram, jadi tak puas hati. Yang tu tak apa, dibenarkan insya-Allah. Bulan depan sifat kedekut tai hidung mazin. Kita akan lihat sifat kedekut wal-a'yadzabillah pada bulan yang akan datang insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.